Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz dan kawan-kawan saya sekalian. Saya Muhammad Afidin Muhammad Khairul. Nombor kad matrik saya adalah 10 di 19S1008. Hari ini saya akan membentangkan tentang pencapaian dalam bidang sains dan teknologi Turki Uthmaniyah, iaitu dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan Turki Uthmaniyah ini terdapat tiga tokoh penting yang terlibat dalam perkembangan perubatan ini, iaitu Sarafendi Subahcogulu, yang kedua Ishak bin Murad, yang ketiga Muhammad ibnu Mahmud Al-Sahwani. Permulaan sains tabi'il Islam era Uthmaniyah mencapai era kegemilangan semasa pemerintahan Sultan Mahmud kedua, iaitu Sultan Byzantine kedua. Sehingga zaman pemerintahan Sultan Murad yang ketiga, ketika itu era ini dinamakan sebagai era Uthmaniyah klasik. Bagi tokoh pertama iaitu Sarafendi Subahcogulu. Karya yang dihasilkan oleh beliau ialah Jurariyat Al-Kahmiyah yang bermaksud pembedahan sultan-sultan. Sumbangan beliau dalam ilmu perubatan perkembangan ilmu perubatan Turki Uthmaniyah ini adalah Jurahiyah Al-Kahmiyah merupakan atlas pembedahan pertama dan ensiklopedia perubatan terakhir yang dihasilkan dalam dunia Islam. Yang kedua, perkenalan inovasi tersendiri dalam bidang perubatan seperti pembedahan plastik, steroid, cara untuk merawat patah tulang, teknik daya tarikan paksi untuk pembedahan tulang belakang, teknik sairan hidrocephalic dan banyak lagi. Beliau juga turut memuatkan ilustrasi pertama pakar bedah yang melibatkan pakar bedah wanita yang sedang merawat pesakit perempuan dalam karya beliau tersebut. Bagi tokoh yang kedua pula iaitu Ishak bin Murad, karya yang beliau telah hasilkan ialah Kulasat Al-Tib. Yang kedua, Kawas Al-Adawiyah. Dalam karya tersebut beliau telah meminjamkan dalam karya beliau iaitu Kawas Al-Adawiyah merupakan sebuah karya mengenai herba dan gabungan penyediaan ubat-ubatan herba pada zaman pertengahan. Karya ini terbagi kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama menerangkan tentang herba-herba dan ubat-ubatan yang disusun mengikut abjad. Yang kedua, manakala di bahagian kedua pula lebih menumpukan kepada penggunaan ubat-ubatan. Bagi tokoh ketiga pula Muhammad ibnu Mahmud Al-Sahwani, karya yang dihasilkan beliau ialah Raudat Al-Id. Raudat Al-Id ialah karya farmakopedia berbahasa Arab yang mengandungi senarai ubat-ubatan disertakan dengan maklumat tentang kegunaan, kaedah penyediaan dos dan formula bagi setiap ubat yang disenaraikan kepada Wali Al-Din, iaitu cucu Sultan Orhan yang pertama. Ustaz bagi pembentangan saya ini, pada akhir tajuk ini banyak ilmu dan inspirasi yang telah diperkenalkan oleh bidang perubatan Turki Uthmaniyah terdahulu yang dijadikan rujukan kepada bidang perubatan zaman sekarang. Ini dapat menunjukkan bahawa manusia pada ketika itu sudah mempunyai pemikiran yang bijak dan bersifat ingin tahu akan perkara yang baru. Kita haruslah berusaha untuk mencapai kejayaan yang telah dilakukan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah ini agar negara kita dapat bergerak seiring dengan bidang perubatan dengan negara yang maju yang lain. Sampai situ sahaja pembentangan saya hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad. Nombor kad matrik saya 10DEE 191019. Saya akan membentangkan tentang pencapaian dalam bidang sains dan teknologi pada zaman Turki Uthmaniyah dari segi bidang geografi. Pada era Uthmaniyah klasik ini, Haji Muhi Al-Din Piri Ibnu Haji Muhammad atau dikenali dengan nama Piri Reis, iaitu seorang kapten kapal telah memberi sumbangan penting dalam bidang geografi.
Beliau telah melakar sebuah peta berdasarkan pada pengalaman beliau sebagai seorang pelayar dan menghasilkan sebuah buku kitab Al-Bahriyah yang dipersembahkan kepada Sultan Sulaiman I pada tahun 1525. Dalam buku tersebut dinyatakan secara terperinci mengenai maklumat pelayaran, astronomi, nautika yang berkaitan dengan kedudukan, latitude dan longitude dalam pelayaran serta carta yang tepat mengenai kedudukan pelabuhan-pelabuhan dan bandar-bandar utama di kawasan Laut Mediterranean. Seterusnya, peta dunia pertama yang dilakar di atas kulit kijang pada tahun 1513 Masihi tersebut ditemui pada tahun 1929 Masihi di Istana Topkapi. Peta tersebut memperincikan kedudukan pantai barat Afrika dan pantai timur benua Amerika Selatan tetapi tidak mempunyai sebarang lakaran garis latitud dan longitud. Peta yang dilakar oleh Pires itu merupakan antara peta terawal yang memasukkan lakaran benua Amerika dan mungkin juga yang pertama memasukkan lakaran benua Antartika. Ia juga dianggap sebagai peta yang paling tepat lakarannya pada kurun ke-16 Masihi. Menurut sarjana moden, pelakaran peta ini ialah berdasarkan kepada peta asli yang dihasilkan oleh Christopher Columbus yang telah hilang, Sidi Ali Reis, dan karyanya berjudul Al-Muhit. Ditulis ketika beliau berada dalam pembuangan ke Ahmedabad, India pada tahun 1554 Masihi. Dan berdasarkan kepada pengalaman pelayar-pelayar yang pernah berlayar di Teluk Parsi dan Laut India dan individu-individu yang pernah mengikuti pelayaran Vasco da Gama ke India. Dalam karya Al-Muhit diceritakan dengan jelas mengenai lautan dan daratan di sekitar Laut Merah, Laut India dan Teluk Parsi. Karya kedua beliau ialah Mir'at-ul-Mamalik, penceritaan mengenai pengembaraannya pulang ke wilayah Uthmaniyah. Menceritakan keadaan geografi Anatolia dan kawasan di Balkan serta menceritakan berlakunya perluasan wilayah oleh Sultan Selim I dan Sultan Sulaiman I. Sarjana lain iaitu Nasuh Al-Silahi Al-Matraki. Beliau telah menghasilkan Bayan I Manazil Safar Iraqian, iaitu sebuah karya huraian geografi terbaik yang menerangkan tentang tempat-tempat yang terdapat sepanjang perjalanan menuju ke Iraq. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faris bin Ali, nombor metrik 10DA 19L 1017. Hari ini saya akan mententangkan pencapaian dalam bidang sains dan teknologi zaman Turki Uthmaniyah dalam bidang astronomi. Pada era Uthmaniyah klasik berkembang dengan pesat kerana kebanyakan sarjananya pernah terlibat dan mendapat pendidikan dalam bidang astronomi peninggalan kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti di Observatory dan madrasah-madrasah kerajaan Seljuk dan Timur Lens. Seterusnya, sarjana yang memberi sumbangan besar dalam perkembangan bidang astronomi ada dua. Yang pertama, Taqi al-Din Muhammad Ibnu Ma'ruf al-Syami al-Asadi. Yang kedua, Abdul al-Wahhab bin Ibnu Jamal al-Din Ibnu Yusuf al-Madani. Ini contoh gambar Taqi al-Din. Ya. Tokoh Taqi al-Din Muhammad Ibnu Ma'ruf al-Syami al-Asadi. Beliau seorang polimat Turki yang menguasai pelbagai bidang seperti sains, astronomi, kejuruteraan dan reka cipta. Beliau pernah menghasilkan lebih daripada 90 buah buku dalam pelbagai bidang termasuk astronomi, penghasilan jam, kejuruteraan, matematik, mekanikal, optik dan falsafah tabi'i. Dalam kebanyakan buah bukunya, hanya 24 buah bukunya sahaja yang masih selamat sehingga kini. Beliau juga pernah menghasilkan jam astronomi pertama yang menggunakan kuasa spring dan penciptaan sebuah alat yang dianggap sebagai teleskop terawal pada tahun 1574 Masihi yang mampu menjadikan
objek yang jauh untuk dikaji dapat dilihat dengan jarak yang dekat. Beliau juga pernah mencipta bingkai sextant bagi menentukan equinox yang dinamakan Al-Ala Al-Mushabbaha bi Al-Manatik 36 dan bingkai sextant yang hampir sama dengan yang digunakan oleh Tycho Brahe. Seterusnya, karya yang dihasilkan oleh Taqi al-Din. Yang pertama, Sidarat Muntahal al-Afkar fi Malakut al-Falak al-Dahfar Jizi Shashin Shahi, iaitu sebuah jadual astronomi yang berkaitan dengan matahari. Yang kedua, Jadirat al-Dura wa Kharidat al-Fikar, iaitu yang mengandungi jadual berkaitan bulan. Tetapi karya ini bukanlah daripada hasil pencerapan beliau. Tokoh seterusnya, Abdul Wahab Ibnu Jamal al-Din Ibnu Yusuf al-Mardani. Antara karya yang dihasilkan beliau, yang pertama, Urjuza fi Manazil al-Qamar wa Tulu Iha, iaitu buku yang berkaitan syair mengenai keindahan bulan dan apabila ia timbul. Seterusnya, yang kedua, Manzuma fi Sil al-Nujum, iaitu buku tentang syair tentang orbit bintang. Seterusnya, Ahmad Dai pula pernah menterjemah karya bahasa Parsi yang dikarang oleh Nasir al-Din al-Tusi berjudul Sifal fi al-Taqwim, iaitu karya yang mengenai 30 buah bahagian dalam kalender ke dalam bahasa Turki. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Imran bin Abdullah. Nombor kad matrik saya 10DE19F1011. Hari ini saya akan membentangkan tentang pencapaian sains dan teknologi Turki Uthmaniyah dalam bidang teknologi kejuruteraan. Dalam bidang kejuruteraan mekanikal, terdapat dua orang sarjana Islam, iaitu Al-Jazari dan Taqi al-Din. Taqi al-Din Muhammad juga terlibat dalam penciptaan alat mekanikal daripada bidang astronomi seperti menghasilkan jam yang lebih tepat, termasuk jam pengarah mekanikal pertama dan jam pertama mengukur masa dalam minit dan masa. Selain itu, beliau juga memperkenalkan rekan pam air automatik dengan 6 pelocor pada tahun 1559 Masihi. Beliau dengan Al-Jazari mencipta alat untuk mengangkut air di Sungai Yazid di Damaskus yang dipanggil Shah Duf. Di samping itu, beliau turut menghasilkan beberapa buku seperti Al-Turuq Al-Samiyah di Al-Ruhahiyah pada tahun 1551 Masihi. Buku Al-Turuq Al-Samiyah menciptakan penghasilan enjin steam dan turbin steam, yang mana merupakan penemuan awal yang lebih awal berbanding penemuan kuasa steam yang diperkenalkan oleh Giovanni Branca pada tahun 1629 Masihi. Beliau turut juga mengarang sebuah buku berbahasa Turki pertama mengenai mesin-mesin dan jam automatik pada sekitar tahun 1556 Masihi, iaitu Al-Kawakib Al-Duriyah Fidwat Al-Bankamat Al-Dawiriyah. Seterusnya, Al-Jazari mansur melalui penghasilan kitabnya yang terkenal Al-Jami' Bain Al-Ilma wa Al-Amal Al-Nafi fi Sinna Al-Hiyah, tentang teori dan amalan berguna daripada seni mekanikal. Al-Jazari dikenali sebagai bapa robotik kerana telah memperkenalkan dan mencipta cara menghasilkan robot yang pertama. Antara sumbangan Al-Jazari adalah mereka bentuk dan menghasilkan sistem mengangkat barang-barang berat dari kapal ke pelabuhan dan dari pelabuhan ke kapal, mencipta air pancuk yang mengeluarkan bunyi yang merdu dan pelbagai sistem automatik dan istimewa. Tetapi antara sumbangan yang besar dari Al-Jazari ialah
mencipta sistem mengempam air dari dalam tanah menggunakan gear untuk disalurkan kepada masjid dan hospital melalui sistem perpaipan. Kesimpulannya, pencapaian kerajaan Turki Uthmaniyah terhadap sains dan teknologi Islam adalah besar dalam kehidupan Islam kita. Jika tidak kerana mereka, kita tidak akan setanding dengan sains dan teknologi orang-orang barat, dan ini menunjukkan orang Islam berpotensi dapat memajukan sains dan teknologi berdasarkan sejarah dalam dan pencapaian tokoh-tokoh Islam yang terdahulu. Sekian, terima kasih.